Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Sebelum kita mulakan, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. So, malam ni adalah malam collaboration day. Okay, bersama ataupun bersama salah sebuah YouTube channel yang sedang membangun sekarang. Tapi sebelum itu, kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Welcome back. So macam aku cakapkan tadi, hari ni adalah collaboration day. Okay, so basically aku ada menjemput satu brother ni yang orang kata membawa genre yang sama, iaitu genre kisah seram ataupun kisah misteri. Okay, dan dia berada dalam talian dengan kita sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa cakap dekat sana tu? Orang kenal saya kalau dekat YouTube sebagai Joe si Penglipur Lara. Itu orang kenal lah. Okay. So Abang Joe, okay. So basically itu adalah nickname Abang Joe dekat YouTube lah Joe si Penglipur Lara. Okay. Jadi nama penuh Abang Joe apa Abang Joe? Sebenarnya nama saya, kalau nama penuh tu Ashadi Johari. Tapi waktu awal-awal dulu memang nama channel saya Ashadi Johari. Tapi bila ada seorang pakcik minta saya tukar kepada Penglipur Lara sebab dia kata saya cerita ni macam orang tua-tua bercerita. Tu bila letak Penglipur Lara tu dia kata macam lagi sesuai. Itu yang saya tukar daripada nama Ashadi Johari kepada Joe si Penglipur Lara. Dan Joe tu adalah sebenarnya nama ayah saya, ambil berkat orang kata. Ambil berkat. Okey, jadi maknanya Joe si Penglipur Lara tu, tapi nama Joe tu nama ayah abang lah. Betul. I see. Tapi itulah, bila saya tengok channel abang kan, memang orang kata memang penipu lara habis lah kan. Cara abang bercerita dengan sangat tenang, dengan susun kata yang sangat-sangat teratur. Saya memang betul-betul minat lah abang dengan channel abang sebenarnya. Terima kasih. Dah lama saya cuba untuk contact abang untuk orang kata untuk kita buat collaboration macam ni kan. Tapi itulah, alhamdulillah dipermudahkan, saya dapat juga contact dengan abang. Okay. And also saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dengan Abang Joe sebabkan sudi untuk bercollaboration dengan The Segment. Saya pun ucapkan terima kasih sebab The Segment satu channel yang memang orang kenal. Lepas tu nak pula berkolaborasi dengan yang channel yang baru nak naik macam saya. Jadi satu benda yang besar lah, satu benda yang dirahmati, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey Abang Joe, macam Abang Joe faham ataupun Abang Joe pernah tengok The Segment, kita ada malam podcast kisah seram subscriber kan. Jadi basically bila orang call ataupun bila saya call orang untuk kisah seram subscriber malam podcast ni, diorang selalu menceritakan tentang diorang punya pengalaman kisah seram diorang ataupun pengalaman paranormal mistik yang diorang alami sendiri. Jadi untuk malam ni, untuk Abang Joe malam ni, Abang Joe ada tak apa-apa kisah seram, pengalaman misteri yang Abang Joe nak share dengan penonton-penonton Abang Joe sendiri, dengan penonton-penonton The Segment? Okey, sebenarnya memang ada. Dan kisah ni, kalau pernah tengok video-video saya sebelum ni, saya ada abang ada usik sikit-sikit lah tentang katanya abang nak cerita. Tapi sebenarnya abang tak berani nak cerita sebabnya setiap kali kita buat rakaman kan kita seorang-seorang. Betul. Jadi kalau macam malam ni kan kita berdua. Jadi kalau abang takut
The Segment ada. Jadi tak adalah takut sangat nak cerita tu. Itulah dia kan. Kita ni orang kata bawa cerita kisah seram kan, tapi dalam hati ni kita penakut juga sebenarnya kan. Memang takut sebab nak tambah lagi rumah abang memang betul-betul depan kubur. Jadi lain, dia punya cerita tu lain macam. Dia akan jadi lain macam. Okey bang, saya pun dah excited nak dengar cerita abang ni. Tanpa buang-buang masa bang, jom kita mulakan dengan kisah nombor 1 abang. Okey, macam ni lah. Abang harap cerita kali ni jadi pengajaran untuk kita semua. Nak jadi cerita, kisah ni berlaku pada tahun 2016. Waktu tu abang kiranya baru dapat rezeki sikit lah nak beli rumah. Sebab dah gaji dah okey, nak beli rumah. Jadi carilah banyak-banyak rumah dekat sekitar Melaka ni lah. Bila dah cari rumah tu, jumpa satu taman perumahan yang dah dibina agak setahun dah 2015 dah bina, tapi waktu 2016 tu masih lagi banyak kekosongan. Jadi macam banyak kosong ni, ada peluang lah nak beli rumah kan. Bila pun tengoklah rumah tu dah siap tau sebenarnya. Dah cantik dah rumah. Jadi pergi tengok. Bila pergi tengok tu, rumah tu besar tu. Rumah tu walaupun teres 2 tingkat, tapi kalau dekat KL harga rumah macam ni lebih kurang ke setengah juta lah, sebab dia punya bukaan dia 24 kali 70. Besar kan? Besar. 24-70 besar. 24-70. Tak sampai 250,000. Murahnya? Tak sampai. Memang murah. Itulah dalam otak tu kita fikir juga, kenapa juga murah? Ini rumah pernah ada kes pembunuhan ke apa tu ni? Ni kawasan apa benda ke, tanah ni dulu tempat Jepun pancung kepala ke apa, macam tu terfikirlah juga kan. Tapi tak apalah, bila tanya-tanya dengan orang sekitar, dia kata kawasan rumah ni dulu berluka. Alhamdulillah lah, tak ada apa. Jadi teruslah tak fikir panjang, pergi cari lawyer, sign agreement, dundang-dundang semua, dapatlah beli. Lepas tu dapat beli, dah excited sangat, tunggulah pindah. Tapi nak tahu tak, nak jadi cerita tu malam pertama tak berani tu nak tidur seorang. Rasa macam ada yang tak kena. Ni Roger ni adik-beradik ramai, anak-anak buah ramai ni. Anak buah dah 13 orang dengan adik-beradik, dengan mak ayah lagi. Roger ni, abang ni nak dapat rumah baru kan. Jadi ramai-ramai lah ajak semuanya datang teman malam tu. Nak elakkan daripada takut tu kan. Jadi Roger lah semua, jadi adik-beradik pun pakat-pakat lah datang. Jadi malam pertama tu kita orang tidur ramai-ramai. Jadi bila tidur ramai-ramai tu macam semangat lah kan. Itu tak adalah takut sangat. Jadi bila tidur malam tu, bapa abang pula jenis yang malam dia buat solat tahajud. Orang tua kan dah lebih 60-an, dia buat solat tahajud. Lepas tu dia pesan lah, dia kata rumah ni macam ada yang tak kena. Malam tadi buat solat tahajud, rasa macam meremang-remang. Tapi abang bila dengar macam tu, tapi kita dah semayangkan rumah tu, insya-Allah lah tak ada apa-apa lah kan. Esoknya dia orang semua balik lah. Bila balik tu, start daripada situ, hari tu mula dah rasa sedih lah. Dia rasa macam bukan takut, tapi rasa sedih sangat. Tak tahu kenapa. Itulah dia rasa macam ada yang tak kena ni, sedih ni. Abang ni bukan orang yang suka sedih. Abang bukan orang penakut je. Penakut tu je. Tapi sedih tu tak. Tapi kenapa sedih? Setiap kali bangun tidur boleh menangis. Pelik kan? Pelik juga tu. Kenapa? Pelik. Kenapa boleh menangis? Esak-esak menangis. Sampaikan telefon ayah. Sebab abang rapat dengan ayah. Sebab telefon ayah, dia kenapa menangis ni? Dia siap marah lagi. Kenapa menangis? Dia kata, cuba fikirkan, positifkan diri kenapa menangis. Lepas tu fikir-fikir balik, tak ada apa benda yang kita nak nangiskan. Okey je semuanya. Jadi, pada satu hari tu, petang, nampak ada satu kucing hitam dekat rumah. Kita kan balik kerja lewat, dalam lebih kurang pukul 7, nampak kucing hitam. Lepas tu, hati tu terdetik tau. Hati tu cakap, kalau engkau ni jin, datanglah dalam mimpi aku malam ni. Hati tu tercakap macam tu. Gatal mulut gitu. Gatal mulut nak cakap tu. Jadi malam tu tidur. Bila malam tu tidur, mimpi
ada seorang budak kecil tak ada muka berdiri sebelah katil. Jadi itu terkejutlah juga lah dalam mimpi tu, dan bangun tu berpeluh. Bila berpeluh, dia macam filem Melayu, luar hujan. Dia cantik je cerita tu masuk. Luarnya hujan, kat luar hujan tu. Jadi yang aku nampak tadi jin ke apa ke? Tak apalah. Okey, esok pagi macam biasa, waktu macam biasa akan menangis dulu. Pelik kan? Memang pelik. Akan menangis dulu, agaknya tak tahu kenapa, tak ada sebab. Last tu bila sampai hari Sabtu, buat keputusan nak pergi Darusshifa. Rasa macam ada yang tak kena ni. Jadi bila pergi Darusshifa macam biasa, kalau kita berubat dengan diorang akan anggap benda tu alah tak ada apa-apa, tapi yang penting kita amalkanlah, buat zikir-zikir ke apa kan. Yep. Jadi tak apa ke ni, cerita ni panjang ni. Boleh, kita punya Malam Podcast selalunya memang 40-50 minit mah. Alhamdulillah, asyik baik. Jadi okeylah, kita sambung lah. Jadi abang pun pergi Darusshifa dan dia berubat. Waktu berubat tu abang menangis. Abang tak tahu kenapa. Orang kan selalu kita dengar orang berubat cakap tiba-tiba menangis, benda yang tak boleh kontrol. Itu boleh jadi ke abang. Berjurai-jurai air mata, tak tahu apa yang sedih. Dia kata mungkin tempat tinggal encik ni di kawasan sedih. Dia cakap macam tu. Dia ada sejarah-sejarah sedih. Lepas tu okeylah, tak apalah. Okey, balik di rumah. Bila balik rumah, nampak ada orang buat kerja pembersihan di depan rumah. Depan rumah tu sebenarnya macam belukar. Jadi diorang pun potong-potong pokok, potong-potong semua. Baru nampak rupanya depan rumah kubur. Ada kubur Cina. Mula-mula kalau daripada kanan tu kita akan nampak kubur Cina, sebelah kubur Cina kubur Kristian, lepas kubur Kristian kubur India, lepas kubur India rumah pembakaran mayat India, lepas tu kubur Bahai, lepas kubur Bahai baru kubur Islam. Satu Malaysia punya kubur. So memang semua bangsa, semua agama dekat situ. Ya, ini kubur terbesar di kawasan Melaka sebenarnya. Adui. Jadi nak buat macam mana, dah terbeli. Okey je lah, lantak je lah. Okey, tapi ustaz tu ada pesan, kalau rasa takut sangat, cuba mengaji. Sebab abang pun jujur lah kan, kita jarang sangat mengaji. Jadi mengajilah. Okey, sambung mengaji, tak ada masalah. Masa tu dah nak masuk bulan Ramadan. Tahun 2016 dah nak masuk bulan Ramadan. Jadi bila dah nak masuk bulan Ramadan tu, tak ada apa-apa. Okey, dah mula dah tak nangis dah. Dah tak nangis, dah mula rasa gembira. Dah mula dia punya dugaan yang lain. Dugaan pertama, 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, dengar dekat dalam rumah ada orang berjalan. Masa tu tengah malam, pukul 11 ke 12. Masa tu abang dekat tingkat atas, dengar macam ada orang berjalan. Iya ke ada orang berjalan? Tapi ambil lah kayu baseball. Memang ada kayu baseball dekat bilik tu, turun slow-slow walaupun dalam keadaan gelap, buka lampu, tengok dalam rumah tak ada orang. Tapi ada, kalau orang berjalan kita ada kesan, kalau orang tu jenis yang berpeluh, ada kesan tapak kaki, betul tak? Betul. Okey, ada kesan tapak kaki. Ada. Tapi orangnya tak nampak. Sudah, ni hantu ke orang ni, tapi dalam otak tu dia kata ini mesti jin ni. Tak apalah, buat-buat naik atas, masuk tidur balik. Okey, tak ada apa-apa. Selang masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan tu, selalunya abang akan tidur lewat. Sebabnya malam tu buat kerja, lepas tu sudah tu bangun awal, sahur, lepas sahur sambung buat kerja lah. Sebab memang kerja abang struggle sikit, susah sikit kerja abang. Banyak kerja nak kena buat. Jadi nak jadikan cerita, 2 hari selepas Ramadan tu, dalam hari kedua Ramadan tu, tidur awal. Lepas tarawih tu tidurlah. Tiba-tiba terjaga. Bila terjaga, dengar perasannya dalam otak tu, perasannya pukul 10 malam. Perasannya pukul 10 malam. Jadi dengar dekat luar rumah orang gelak. Seorang perempuan gelak. Tu gelaknya. Macam tu. Dia gelaknya tu. Yang dalam otak ni tak tengok jam tau.
Dalam otak ni memang tak tengok jam. Dia rasa ini baru pukul 10. Abang pun buka lah tingkap, siap buka tingkap, buka daun tingkap lagi, siap jengah-jengah lagi ni. Siapa yang gelak ni? Meriana dia. Walaupun rumah depan kosong, rumah kanan kosong, rumah kiri kosong, rumah abang je yang ada orang. Dah tergelak-gelak. Dengar dekat kawasan kubur tu gelak, tapi dalam otak tu tak takut sebab masa tu pukul 10. Kita terfikir pukul 10, pukul 11 masa tu. Dengar dekat kawasan daripada kubur India, dia pergi ke kubur Islam. Sampai ke kubur Islam, suara tu hilang. Jadi abang ingat, hantu lah. Tapi tak adalah takut sangat sebab ini baru pukul 10. Lepas tu abang pun pergilah nak masuk tidur, tutup tingkap semua, masuk tidur sebab masa tu mungkin dah mengaji kan, jadi kita bulan Ramadan lagi, kita rasa semangat lah. Jin ke tak kisahlah, jangan kacau lah. Bila nak masuk tidur tu, tengok jam dekat handset, baru perasan rupanya pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Aduh ya Selama je buka tingkap, tengok siapa yang menjerit kat luar tu. Itulah dia, pukul 3 pagi pula tu. Siap nak mencari lagi siapa yang terkekek-kekek kalau keluar tu. Itu. Lepas tu dah rasa menyesal. Dia dah rasa menyesal tu. Bila dah rasa menyesal tu, cubalah tidur. Tidur tak boleh. Tidur tak boleh. Nak jadi cerita, memang dah nak lelap dah waktu tu. Dah lebih kurang 3 lebih, dah nak lelap. Tiba-tiba dekat tingkap dengar yang gelak tadi tu. Dan gelaknya bukan, kalau kita kan gelak macam ada naik turun, ada kuat, ada slow. Tak, ini gelaknya sama macam kalau gelaknya macam tu. Dia sama. Dia tak ada naik turun, tapi dia kat tingkap. Masa tu memang tak cakap apalah, selubung je lah kepala. Memang tahu tu jin. Dia tak nak buat apa kan. Dah selubung je kepala, harap-harap janganlah dia kejut-kejut, pegang-pegang kaki pula. Itu je lah yang abang harapkan. Tapi Alhamdulillah tak ada lah. Okey, teruslah berjalan. Bila dah dalam sebulan tu, abang elakkan daripada bangun sahur awal. Dekat-dekat pukul 5 baru bangun sahur. Jadi tak naklah terserempak macam tadi. Nak jadi cerita, dah dekat raya. Masa tu dah nak balik kampung dah, 2016. Baru habis abang ni kalau lepas buka malam tu pukul 12 selalu akan buat kopi tau, buat teh, buat kopi, minum seorang-seorang. Sebab abang waktu tu bujang, jadi seorang-seorang kan, jadi tak ada buat apa-apa, tengok TV kat bawah, bancuh-bancuh kopi semua. Selepas habis tu basuhlah cawan tu. Bila basuh cawan, dekat kawasan tingkap, ialah kita punya singkir selalu dekat kawasan tingkap kan. Dengar orang gelak. Yang gelak dia macam ni, gelak dia hihihihi macam tu. Mengemang bulu roma saya ni bang. Dengar dia gelak, perempuan juga yang gelak. Ingatkan paip air, tutup paip air. Mungkin kadang-kadang paip tu bergagak akan bunyi macam tu kan. Ingat paip air, tutup paip air. Bunyi suara tu tak ada, buka paip air balik. Dengar lagi gelak 2-3 kali, tutup balik paip air. Ini paip air kan tu ya. Jin lah kan. Lepas tu diam, tunggu lama, dalam lebih kurang 5 minit, tiba-tiba dia gelak. Ada gelak tu sekali lagi. Macam tu. Ada sah lah, memang bukan manusia, bukan manusia lah. Ni tak apa ni ada kat belakang rumah ni. Terus je lah basuh-basuh cawan, terus masuk tidur lah, naik atas. Tapi selawat Nabi, sebab itu je yang paling senang nak ingat kan. Yalah tu. Selawat Nabi. Jadi selepas raya tu barulah berani nak explore dekat kawasan kubur. Sebab tak tahulah, sebab masa tu mungkin sibuk kan. Jadi lalulah dekat kawasan kubur tu. Memang besar kawasan. Daripada kubur Cina nak habis ke kubur Islam tu, kita ambil masa lebih kurang hampir 10 minit kalau kita naik kereta laju-laju. Kalau naik kereta laju-laju daripada hujung kubur Cina nak ke kubur Islam 10 minit. 10 minit. Besar tu bang. Kan. Dan berbukit-bukit. Dia ada naik turun bukit. Tapi tak ada apa-apalah dekat kawasan kubur tu. Dan nak jadi cerita, memang ramailah selepas tu yang pindah dekat kawasan ni. Ada juga yang pernah terakam kan. Kita kan hari tu dalam 2-3 tahun lepas, kita famous letak kamera dekat dashboard kan.
Yes. Dekat orang taman ni kecoh juga. Dia pergi pasang dashboard tu pukul 12 tengah malam, laki bini balik tengok wayang. Lepas tu terakamlah, abang cakap je lah, dia terakam image pocong dekat kawasan kubur Cina. Oi. Jadi kecoh lah kita kat dalam satu taman ni. Kongsi-kongsi lah gambar tu. Jadi abang ambil inisiatif sejak daripada tu, setiap malam mengaji. Kalau walaupun abang ni tak pandai mengaji, tapi cuba untuk mengaji daripada satu muka surat ke satu muka surat slow-slow, dan alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Cumanya nak jadi cerita, ini yang menyebabkan turning point yang selepas tu abang cari penyewa sebab dah tak tahan Okey, ingat tak masa mula-mula abang cerita yang pasal ada budak berdiri tepi katil tu kan? Yes. Okey, nak jadikan cerita, satu malam abang terserempak dengan dia dekat tangga. Abang nak turun, dia nak naik. Kau bayangkan. Ya Allah. Dan benda tu berlaku macam sekelip mata tau. Macam kita cakap macam macam tu. Tiba-tiba dia hilang. Dia macam masuk dalam dinding. Oh. Gila kan? Dia tak ada muka tau. Dia budak perempuan, rambutnya pendek, rambutnya pahat-pahat baru. Lepas tu dia pakai baju t-shirt. Lepas tu dia pakai macam seluar besar sikit. Dan baju dia abang tak perasan, seluar dia pun abang tak perasan. Abang perasan muka dia je sebab dia tak ada muka. Saya tak nak bayangkan ni bang, sebab apa rumah saya pun 2 tingkat juga ni kan. Kau jangan buat hal kau tu, ya Allah. Kita bayangkan kita nak turun tangga, nak pergi minum. Awal malam, lebih kurang pukul 10 malam, kita pun laju-laju lah turun tangga, duduk sampai tengah tangga, nampak dia nampak kita, tiba dia masuk dalam dinding. Lepas tu kita macam apa tu, terus naik kat bilik kunci. Malam tu telefon adik suruh datang. Adik pun datang lah daripada kampung malam tu juga. Itu memang dah takut lah tu. Esoknya iklankan dekat dalam internet, mencari penyewa. jadi adalah, alhamdulillah lah, selang sehari adik lah teman tidur dalam masa 2 hari tu. Jadi selang sehari tu penyewa pun datang. Bila penyewa pun datang, alhamdulillah penyewa tu pula jenis yang alim pula, mengaji kuat-kuat. Baguslah, alhamdulillah. Jadi dia yang penyewa tu seorang cikgu. Jadi sejak daripada tu dah tak ada apa dengki lagi. Cuma ada beberapa kali kawan-kawan datang. Kalau pernah tengok video abang cerita pasal Mimi tu cerita pasal budak yang boleh nampak kan? Betul. Budak yang boleh nampak. Okey, macam ni ceritanya. Ada kaitan juga dengan rumah ni. Baru-baru ni abang bertelefon dengan Mimi tu sebab Mimi dengan mak dengan ayah dia nak sampaikan pengalaman dekat abang. So dia ceritalah dekat abang, dia call abang kan. Dia call, dia nak cerita pengalaman dia. Jadi nak dijadikan cerita, dalam lebih kurang 2-3 tahun yang lepas abang pernah pergi Bali. Lepas tu di dalam satu pura, kalau dalam Bali tu panggil pura tu adalah candi kan, candi lah. Di dalam satu kawasan candi ada seorang Sami. Kita nak panggil Sami ke nak panggil apa ya? Sami lah kot. Sami tu berhadiahkan abang lukisan. Lukisan pokok. Lepas tu abang rasa macam lukisan tu cantik. Abang letak dekat rumah. Jadi satu hari kaki abang terseliuk. Pergilah mengurut. Bila pergi mengurut tu, tukang urut tu cakap dia tak berani nak urut abang lagi selepas tu. Sebabnya dia kata malam dia urut abang tu, dia mimpi dia lawan dengan seekor ular. Lawan dengan seekor ular. Bila dia lawan dengan seekor ular, abang pun rasa aku ni ada jin ke yang ikut kesah ke apa ke kan. Jadi abang pun pergilah jumpa dengan orang-orang lain, dan 2-3 orang abang suruh dia tengok. Kadang-kadang kan orang ni ada kelebihan kan. Yes. Cakap dengan dia, ada tak saya ni siapa-siapa yang ikut. Lepas tu ada seorang makcik tu cakap ada seekor ular yang ikut abang. Lepas tu okeylah, dalam 3-4 orang sasar, rupanya ada kaitan dengan lukisan ni. Tapi ular tu tak kacau abang.
okey lah kan. Lantaklah dia nak ikut dia punya pasal lah. Jadi nak jadi cerita, abang bertelefon dengan Mimi tadi kan. Abang bertelefon dengan Mimi, abang tanya dengan dia tau, Mimi, abang nak tanya dekat dalam dekat abang ni ada tak siapa-siapa apa benda yang Mimi nampak? Dia pun jawab, ada bang, seekor ular. Oh, dia Pelik, pun jawab benda yang sama. Ada jawab benda yang sama. Padahal yang lain tu semua pernah tengok abang. Yang Mimi ni dia tak pernah tengok abang. Kita cakap by phone je. Dia kata ada seekor ular yang ikut abang, dia kata. Misteri. Tapi abang tak rasa apa. Tapi itulah kisah rumah lah. Abang kata ni kisah rumah yang abang pindah dan dah tak boleh nak buat apa, dah beli, dah start bayar. Tapi nasihat abang, sebelum kita pindah satu rumah tu, perhatikan dululah kawasan sekitar rumah. Abang sebab excited sangat, rumah ni murah. Tak sampai 250,000 dah dapat 70 kali 24. Besar kot. Betul. Sebab kalau bawah 250,000, bulan-bulan pun silap-silap tak sampai 1,500 pun sebulan. Tak sampai. Dah tentu memang kita excited punya. Kalau saya jadi abang pun, saya memang akan excited bang. Kan, rumah punya besar, 2 tingkat, harga bawah 250,000, siapa tak nak? Kan? Memang seronok lah kan. Tu yang terus beli, tak tengok-tengok depan tu rupanya kubur. Tapi daripada rumah abang boleh nampak lah kadang-kadang kalau ada orang kena ke bumi kan. Orang Islam ke bumi. Lagilah sekarang ni COVID kan, nampak lah orang pakai PPR abang tak ingat nama dia. PPR tu PPV ke macam tu lah lebih kurang. Saya pun tak tahu abang apa nama dia. Kadang-kadang nampak lah orang Cina ramai-ramai ke bumi. Tapi yang paling nampak sekali sebab rumah abang dekat dengan rumah pembakaran mayat India. Jadi nampaklah asap berkepul-kepul keluar. Jadi mula-mula takut, lama-lama tak kisahlah. Okey je. Sebab lama-lama dah biasa. Ujung-ujung kita mati. Ujung-ujung dah biasa, ujung-ujung kita mati juga je. Lain-lain aje lah. Jadi masa yang abang dah bagi orang sewakan rumah tu, jadi sampai sekarang ke cikgu tu masih menyewa kat situ ataupun abang dah ambil balik? Cikgu tu masih lagi menyewa dengan abang sebab dia pun muda lagi, dia masih menyewa dengan abang. Dan abang dah tambah, rumah dia ada 4 bilik dan ada 3 bilik air. Jadi abang sentiasa sewakan. Sebab abang ni memang orangnya suka bercakap. Jadi kalau seorang, abang takut abang jadi macam dulu, dia akan jadi menangis. Abang pun tak tahu kenapa abang boleh menangis waktu tu. Pelik memang kan? Pelik. Nangis sampai yang orang kata menjugai-jugai, macam beria sangat nangis tu kan? Nangis rasanya macam esok nak mati. Dia macam tu rasanya. Dia macam rasa sedih, rasa takut, semua campur aduk lah ni. Betul. Rasa sedih, rasa takut. Tak tahulah apa benda tu. Sebab bila dekat Darul Shifa pun dia tak cakap pun apa benda pun, dia tak beritahu kan. Biasalah Darul Shifa dia memang tak akan beritahu. Dia suruh amalkan selawat Nabi tu aja lah, tak ada benda pun. Lepas tu tanya-tanya juga apa punca saya jadi macam ni. Dia pun tak nak beritahu. Dia kata tak apalah, amalkan aje lah. Dia cakap itu je. Jadi apa pun amalkan je lah. Especially mengaji itulah. Mengaji tu abang amalkan. Ya, I see. Dia tak adalah seram sangat kisah ni. Cumanya itulah pengalaman. Sebahagian daripada pengalaman. Tapi bagi abang mungkin tak seram, tapi bagi saya dan saya rasa bagi penonton-penonton di segmen pun, saya rasa bab yang paling seram bagi saya lah yang budak kecil yang abang nampak dekat tangga tu, yang tak ada muka. Itu tak boleh bang. Sebab waktu tu macam kita nak laju ke bawah, dia pun nak naik ke atas. Nak dia tanya waktu tu dalam otak, engkau siapa? Tapi tak tertanya. Tapi kira abang berani juga tau, lepas dah ada benda-benda macam ni kan, bermimpi, dengar orang ketawa dekat dapur, dekat tepi tingkap, abang still duduk kat situ lagi kan. Kalau saya jadi abang saya rasa malam pertama, malam kedua tu saya dah angkat beg dah cabut dah, lantak pi lah rumah tu. Tak boleh. Kalau sebab dah beli kot, dah terbeli. Ada satu lagi cerita lupa. Boleh sambung ke ni? Boleh. Okey bang. Jom kita sambung dengan cerita kedua.
Okey. Ini berkenaan dengan rumah ni juga. Macam ni ceritanya. Tengah-tengah kita orang tidur kita orang semua ni dah ada, setiap bilik dah ada orang lah. 4 orang lah dalam satu rumah ni. Tengah-tengah tidur ni, tengah malam ni, tiba-tiba polis serbu rumah kita orang. Macam penjenayah pelik kan? Okay. Serbu. Ada 2-3 kereta polis datang. Lepas tu ada jiran-jiran datang. Pelik kan? 2 pagi, 2 nak ke 3 pagi. Dia ketuk rumah abang. Dung. Tapi abang jenis yang tak dengar, budak bilik bawah pun tak dengar. Dia siap panjat bilik abang yang atas, dia ketuk. Lepas tu abang pun, apa hal pula ni, rumah terbakar ke kan? Takut juga ke rumah terbakar. Bilik abang kat atas, rumah terbakar ke cakap. Turun bawah, buka pintu. Yang kita orang ni, 4 orang ni ramai-ramai lah keluar ni. Kenapa ni cik? Dia kata, kami dapat laporan, dia kata, laporan daripada jiran-jiran, rumah awak ni buat bising, buat parti, bising sampai jiran-jiran tak boleh tidur. Allah. Pelik kan? Padahal abang tengah tidur ni dengan kawan-kawan ni semua ni. Memang tengah tidur. Abang macam sabar-sabar abang bela. Kan kita tengah tidur, siapa yang berparti-parti? Tak ada siapa. Jiran-jiran, kiri kanan jiran marah tau. Dia kata abang berparti-parti, buat parti, menjerit-jerit, bunyi bising dengan muzik dung lagi. Dan lepas tu macam ni apa hal pula ni? Tak ada cik, cuba cik cek rumah. Dia pun cek lah rumah kan. Tengok memang tak ada kesan-kesan parti pun. Memang tak ada apa-apa. Tak tahu kenapa yang jiran-jiran cakap rumah abang ada parti lah. Mungkin alam sebelah punya parti kot, dia termasuk dekat rumah abang kot, dia punya ada tapak ke kat sini. Kan lain macam ada siap ada parti tu. Lepas tu apa jadi bang? Lepas tu tak jadi apa-apa. Jadi sejak daripada tu budak rumah abang berhati-hati. Takut juga apa-apa kan. Jadi masing-masing lah itu adalah turning point yang ada juga waktu tu budak tu tak berapa nak rajin mengaji, dia dah start mengaji. Jadi kita orang sama-sama lah protect rumah ni. Dan alhamdulillah sampai sekarang dah tak ada apa-apa lagi dah setakat ni. Cuma yang dekat kawasan-kawasan luar rumah tu ramai juga yang nampak melintas, yang nampak sebab dekat kawasan kubur kan. Tak tahulah kenapa signifikan sangat hantu tu dengan kubur. Nampak yang melintas, mengilai-ngilai. Lepas tu ada nampak macam bola api. Banyaklah kawasan-kawasan kubur tu. Lepas tu ada sekali lah jiran dengar dekat kawasan rumah pembakaran mayat tu. Waktu tu abang balik kampung, tapi dia orang 2-3 orang lah bercerita ada orang menjerit-jerit dalam tu. Dekat dalam rumah bakar mayat tu. Dekat dalam rumah bakar itu adalah saksi lah daripada orang-orang taman lah cerita. Tapi abang pun tak pernah dengar lagi. Dan setakat ni abang pun, jadi selepas abang terlibat dengan cerita hantu ni, buat cerita hantu ini pun orang yang suruh ceritakan. Dia kata ceritakanlah kisah-kisah ni. Bila cerita pertama, cerita kedua, abang rasa lain macam. Abang rasa macam benda yang lama tu datang balik. Ada, kalau tengok video abang, ada pintu bilik air terbuka sendiri. Betul. Ada benda jatuh dalam bilik air tapi tak ada apa-apa. Jadi abang dah rasa tak sedap. Jadi giatkan balik lah. Abang giatkan nak cakap ibadah kan, macam rasa tak sedap pula. Kita ni bukannya alim. Jadi tambahkan sikit lah selawat Nabi, banyakkan sikit zikir-zikir sebelum tidur tu, zikir-zikir sikit kan. Betul. Jadi alhamdulillah, walaupun cerita hantu, dan ada juga yang pesan jangan sebut nama kalau nak, takut itu macam seolah-olah memanggil kan. Tapi tak tahulah kalau ada segmen, kalau abang tak berani nak sebut. Kalau macam saya bang, macam saya, kalau macam abang tanya saya lah sebab saya pernah keluarkan topik ni sebelum ni dekat dalam saya punya live show. Bila kita menukarkan nama dorang dengan nama ganti seperti kakak cantik, you know, gula-gula dan sebagainya kan. Tapi bila kita macam ini ikutkan pada logik akal fikiran saya lah. Bila kita tukarkan nama dorang kepada nama ganti, diorang pun tahu yang kita dah tukar nama dorang pada nama ganti. Jadi apa perbezaan dia kalau saya cakap gula-gula dengan pocong? Apa perbezaan dia? Sebab diorang tahu yang kita cakap gula-gula tu bermaksudkan diorang. Betul. Kalau abang pula, diorang tu hidup dah beratus tahun kan, dan diorang tak bodoh. Betul. Betul. Diorang tak bodoh. Jadi dia tahu kita sebut pasal dia.
Dia memang dia memang tahu kita sebut pasal dia. Cumanya tu bagi abang adalah reverse psychology abang sendiri. Sebenarnya yang nak hilangkan takut tu, sebut tak sebut tu sebab nak elakkan diri sendiri takut sebenarnya. Kalau macam tu, kalau itulah argument dia, dan itu saya boleh setujulah kan, untuk kita hilangkan rasa takut kita tukarkan kepada nama ganti kan. Tapi bagi saya kalau kita sebut nama dia orang yang nama betul ataupun nama ganti, bagi saya benda tu dua-dua membawa maksud yang sama. Dia orang pun macam abang cakap tadi, dia orang pun tak bodoh kan. Dia orang pun tak bodoh. Jadi sama je lah bang. Macam itulah cerita lebih betul. Kalau berani nak sebut, tak ada masalah. Sebut je, sebab kita tak kacau dia tak kacau kita. Dia tahu kita ni cerita pasal dia bukan untuk mendewa-dewakan dia. Betul. Tapi kita nak sedarkan pada orang ramai yang alam mistik tu ada, alam bunian tu ada, alam jin tu ada. Dalam Quran pun dah cakap kan. Betul. Jadi alam tu ada. Jadi diorang pun tak kisah kita sebut pasal diorang. Cumanya jangan dikutuk-kutuk, jangan jangan dicabar-cabar lah. Betul. Mungkin lah. Betul, sebab saya yang saya selalu amalkan ataupun yang saya selalu percaya, basically kita kena respect each other lah. Kita respect diorang pun respect kita juga, sebab diorang pun makhluk Allah juga yang duduk dekat muka bumi ni. Cuma daripada segi fizikal diorang lain kan. Macam abang cakap tadi, diorang pun dah beratus tahun dah ada dekat atas muka bumi ni kan, sebelum kita. Betul. Jadi macam ada setengah-setengah orang yang suka provoke, itu memang kau kenalah, memang mendapat lah kau, sebab kan kau provoke benda tu kan. Jadi macam macam saya bukan nak kata saya menidakkan aktiviti paranormal, tapi macam bagi saya kalau ada sesetengah orang ataupun ada sesetengah grup yang nak pergi ke membuat paranormal activity seperti mencari dan sebagainya, boleh nak buat, teruskan. Cuma bila kita dah sampai kat tempat diorang tu, bagi saya kita kena respect lah. Kita kena respect, jangan macam memanggil-manggil sampai memaki hamun dan sebagainya. Itu yang membuatkan diorang marah kan. Jadi bagi saya kalau macam kita respect to them, at the same time diorang pun mungkin boleh respect kita juga sebagai hamba Allah kan. Macam itulah saya fikir. Betul. Kita kena respect dia. Tapi ada beberapa yang paranormal yang cari-cari, yang selalu abang tengok dekat Indonesia tu, diorang betul-betul berani lah mencabar-cabar. Bagi saya yang paranormal yang macam mencabar-cabar ni, bagi saya tak berapa nak setuju lah bang kan. Terus terang saya cakap, saya tak berapa nak setuju sangat. Sebab bagi saya satu benda macam benda tu tak ada faedah pun kau nak mencabar-cabar dia kan. Lagi satu macam what's the point untuk mencabar-cabar, dan bila dia jemakan diri dia dan dia kacau kita balik, kita menyusahkan orang lain pulaan, kita kena pergi berubat dan sebagainya. Betul, kita akan menyusahkan orang lain. Itu je. Macam kita ambil contoh lah bang, kalau macam Faiz Rosli ke apa nama YouTube dia. Macam dia, saya memang sangat suka dengan dia punya show, sebab kan dia pergi menjelajah tempat-tempat yang tidak dijelajah oleh orang, tempat-tempat tinggal yang lama dan sebagainya, dan dia masuk dengan penuh adab. Dia masuk, dia tak kacau, dia masuk dengan ilmu di dada dia kan. Kalau macam tu saya Tapi kalau yang macam paranormal activity yang daripada negara seberang, yang mencabar-cabar, menunjukkan kita ni seolah-olah macam kita ni lebih mulia daripada, memang betul yang kita lebih mulia, tapi apa orang kata, sampai nak mencabar-cabar, jadi kurang hajar, memaki hamun dan sebagainya tu, itu memang saya tak boleh lah bang. Itu memang sangat-sangat saya tak setuju lah sebenarnya. Saya tak tahu apa pendapat abang. Abang pula, pada pendapat abang, itu mungkin cara dia lah untuk dia. Kadang-kadang orang mencabar ni ada dua sebab. Satu, memang dia nak tengok. Satu lagi, dia nak menguji ilmu yang dia dapat. Kadang-kadang dia orang kan belajar ilmu tertentu kan, dia nak menguji ilmu yang dia dapat, yang itu yang dia cabar. Yang itulah kebanyakannya yang ada channel-channel dekat negara seberang. Tapi bagi abang, itu hak dia lah. Itu cara dia. Kita pun biarlah dia dengan cara dia. Cumanya kalau kita cabar dan dia pun keluar, dan kita kena tanggung apa-apa risiko yang ada selepas tu. Itu kita kena sedar lah. Dia kalau tanggung risiko seorang-seorang tak apa bang, tapi dia dah mengheret segala orang untuk menanggung risiko tu sama-sama. Itu problem. Itu memang problem. Tapi kalau ada juga beberapa orang yang ajak abang lah,
Abang tak tahu kenapa dia nampak muka abang macam berani sangat agaknya. Ajaklah abang untuk pergi join dia orang paranormal activity. Dia tak tahu abang ni memang bukan penakut tapi tak nak kena. Iyalah, sebab betul. kita tak tahu. Kesannya kadang-kadang kesannya teruk tau. Kita akan susah hati. Yes. Kita akan keluarga kita, kalau kita ada anak kecil dah kena terganggu anak kecil. Banyak kesan dia kena fikir lepas tu. Betul. Macam abang dah kahwin, dah ada family abang sendiri ataupun macam mana? Abang belum kahwin lagi, sedih kan bunyinya. Janganlah sedih, mungkin belum jodoh. Kan? Abang mungkin belum, abang pegang kepada jodoh lah, mungkin belum jodoh. Banyak kali juga tapi tak menjadi. Itu juga ada kaitan dengan, adalah yang cakap itu semua ada kaitan dengan jin yang ikut abang. Tapi abang nak kata percaya 100% tu abang tak percaya. Cuma abang kata itu pandangan dia kan, pandangan dia mungkin lah juga. Tapi macam orang cakap lah, jodoh, ketentuan pertemuan jodoh semua ni Allah yang tentukan kan. Jadi kita pun tak tahu macam mana kan. Allah yang tentukan. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah. Kan? Cuma itulah, bila ada segmen call abang teringat nak cerita pasal rumah ni, sebab rumah ni abang tak pernah cerita lagi dalam abang punya channel. Dan ya ke? Jadi maknanya cerita ni adalah eksklusif lah abang. Eksklusif sebabnya abang tak berani nak cerita yang sorang-sorang. Yelah, kalau macam dia segmen ada, abang boleh dengar suara orang kan. Ini kan kalau abang cerita sorang-sorang, dah lah aku cerita rumah ni, lepas tu cerita pula yang itu itu kan kalau jumpa betul-betul dia muncul kan, abang rasa bergulung abang lepas tu kan, masak pula kan, nak minta tolong siapa pula ya tak kan. Jadi ni cerita ni eksklusif untuk the segment, dan abang tak akan ni lah, tak akan buat dalam channel abang sebab memang eksklusif abang bagi kita cerita dalam the segment. Jadi terima kasih abang. Kalau nanti abang akan cakap dalam YouTube abang tentang, kalau korang nak dengar kisah abang, kisah rumah abang terus bagi pada link the segment supaya orang boleh tengok dekat situ. Dan kenapa reason abang tak nak cerita dalam YouTube abang, reason sebenar. Jadi sebab ni tak berani. Itulah bila kita jadi storyteller bang, banyak risiko sebenarnya bila kita jadi storyteller ni kan. Macam saya, betul. Saya dah berkahwin, anak dah dalam 4 orang kan. Jadi risiko untuk jadi kisah seram punya storyteller ni banyak, tinggi sebenarnya risiko dia kan. Jadi ada juga kawan-kawan yang ajak pergi buat paranormal activity, ada. Even saya punya biras saya pun pernah ajak, dia kata jomlah kita pergi cari hantu dan sebagainya kan. Kalau ikutkan pada hati, nak juga cuba. Tapi bila fikir balik kan, saya dah ada anak bini kan. Jadi kalau terbawa balik benda tu dan kena pada anak-anak, kena pada bini, pening kepala tu. Betul. Kalau kita seorang kena tak apa, kena anak-anak lagi, itu banyaklah cerita tu. Panjang, cerita dia panjang. Kesian budak-budak kalau dah menangis-nangis, kita dah tak boleh nak tolong. Kalau kita takut ni, pandailah kita nak baca kan. Betul. Baca apa-apa ke, menyembur-nyembur ke, mandi-mandi ke. Kalau anak-anak yang kena, susah lah. Itu susah. Kita kena fikir panjang lah. Kena fikir panjang. Betul. Sebenarnya ada banyak, abang ni dibesarkan dalam keluarga yang arwah atau abang adalah seorang imam dan juga tukang ubat orang. Lepas tu abang dikatakan, abang waktu kecil tu abang tak ingat, dikatakan abang baby yang pernah terbuka hijabnya, budak yang pernah terbuka hijabnya, tapi abang tak ingat. Benda tu ada kaitan dengan kisah abang lahir. Kisah abang lahir tu suatu keluarga semua tahu. Waktu mak abang lahirkan abang dekat rumah, dekat kawasan Johor, waktu tu arwah atuk abang dia pergi, waktu abang tengah nak struggle nak lahir tu, abang lahir tengah hari, tapi malam tu mak abang tengah sakit perut. Pontianak melintas dekat bawah rumah. Sama ada dia memang dihantar untuk menguji arwah atuk abang ataupun dia pontianak liar. Tapi pontianak tu melintas betul-betul tempat mak abang baring.
Jadi bila atuk abang tahu benda tu, bila jiran-jiran nampak, jiran-jiran orang panggil atuk abang wak tau. Ni kisah lama lah. Dia kata wak rumah kan dekat-dekat rumah kampung, dekat-dekat kan. Wak belakang bawah rumah tu. Lepas atuk abang turun. Abang turun tengok ada benda tu, terus dia cabut, dia marah lah. Sebab anak dia tengah sakit. Dia kejar benda tu lari ke pokok kabu. Dan pokok kabu tu dia berdiri dekat atas pokok kabu. Dia bukan pakai baju putih rambut mengibai-ngibai, tak. Yang kejar tu dia pakai baju kebaya Jawa, siput besar, pakai kain batik. Lain macam. Dia punya Pontianak dia lebih ke Jawa sikit lah. Lebih presentable lah orang kata Presentable. Jadi dia terbang naik atas puncak pokok kekabu. Dan atuk abang pun baca-baca lah apalah dia buat. Kata orang-orang, jiran-jiran semua nampak kecoh masa tu. Dan sejak daripada tu pokok tu terbakar. Pokok tu layu, bukan terbakar. Pokok tu besar, satu pemeluk, tapi pokok terbakar. Dan esok tengah harinya abang lahir. Lepas tu dikatakan abang jenis baby yang kalau atuk abang balik daripada berubat orang, abang akan menangis. Dia kata abang boleh nampak macam tu. Tapi abang tak ingatlah kisah tu. Yelah, kecil lagi time tu. Cuma abang dulu, seingat abang, sejak daripada sekolah rendah, seingat abang sampai ke abang masuk college, abang tak suka bila setiap kali abang lalu kawasan misteri, abang akan rasa nak muntah dan meremang. Jadi abang pun masa tu minta dengan arwah atuk, ada tak amalan-amalan yang buatkan abang boleh hilangkan perasaan tu. Lepas tu dia bagilah satu ayat daripada potongan ayat Al-Quran, dan abang amalkan, dan alhamdulillah sakit tu hilang. Bila sakit itu hilang dan abang tak amalkan. Itu biasa lumrah manusia bang. Bila kita sakit, kita akan minta pertolongan, tapi bila kita dah okey dan kita tak amalkan lah, kita dah lupa. Itu memang orang kata sifat manusia lah bang. Jadi kalau cerita dengan arwah atuk tu pun ada beberapa banyak, dan juga sebab abang pun rapat dengan atuk kan, jadi banyak jugalah kes-kes masa tengok dia berubat tu. Bila orang-orang hantar ni memang biasalah nak menguji tu. Itulah masalah. Tapi bila orang hantar ni ada orang yang tanya, tak apa ke cerita panjang betul ni? Sekejap, saya tengok dia memory card saya tinggal lagi dalam 30 minit lagi. Okay. Tak apa, ni tak panjang. Ada orang tanya dekat abang, kenapa abang sebagai cucu sulung kepada arwah atuk, kenapa abang tak ambil dia punya ilmu mengubat orang tu. Lepas tu abang pun pernah tanya dengan arwah atuk, kenapa dia tak bagi turunkan ilmu tu ke abang. Dia kata orang yang nak dapat ilmu ni, syarat yang pertama, sembahyangnya mesti cukup sejak daripada akil balik. Itu pertama. Yang keduanya, dia perlulah berpuasa, dan sewaktu dia berbuka tidak gairah untuk berbuka. Cukuplah sekadar kenyangkan perut. Abang rasa kalau setakat kenyangkan perut taklah. Itu dia punya syarat dia. Lepas dah dapat tu, barulah ada dia punya yang lain-lain lah. Dia adalah dia punya zikir-zikir dia. Sebab arwah tu abang pernah arwah Harundin, Datuk Harundin, pernah datang dan berjumpa dengan arwah atuk abang. Dan dia kata ilmu yang arwah atuk abang dapat ni adalah ilmu yang dah lama orang tak buat. Sahabat-sahabat Nabi je buat, dia kata. Jadi dia tak tahu mana yang arwah atuk abang dapat. Atuk abang cakap dia pun belajar dengan banyak imam-imam kan. Jadi arwah Harundin sendiri dia cakap kalau boleh, kalau arwah atuk abang tu berjumpa dengan cikgu-cikgu dia, kirim salam, dia kata. Jadi kita pun tahu kan arwah Harundin pun bukan sebarang ulama kan. Harundin pun kan. Harundin pun dia bukan sebarang level ulama. Lain level. Jadi dia pernah datang jumpa atuk abang tentang ilmu atuk abang tu. Sebab ramai yang cakap waktu tu atuk abang amalkan ilmu salah. Jadi dia dipertemukan dua orang, dan dia orang pun
clarify lah satu sama lain. Ini bukan ilmu salah lah, ini ilmu yang betul lah. Jadi sejak daripada tu abang pun banyaklah terpengaruh dengan kisah seram. Cuma abang ada satu perangai yang kelakar sikit lah. Abang tak susah nak takut tengok cerita seram kot. Sama. Tapi nak cerita seram. Tapi tengok cerita seram taklah seram pun. Saya kalau tengok cerita hantu, cerita seram, nak kata takut tu tidak, nak kata seram tu tidak. Macam kita dah boleh expect benda ni nak jadi apa kan dan sebagainya. Tapi bila kita bercerita, benda tu, bayangan tu dalam kepala otak kita sendiri. Jadi image tu adalah image yang kita reka sendiri. Kan? Jadi itu yang buatkan dia lebih orang kata lebih takut, lebih seram macam tu kan. Aduh, betul. So. Tapi apa-apa hal pun terima kasihlah sebab the segment jemput abang untuk bercerita tentang kisah abang. Dan abang rasa abang satu beban yang lama abang nak cerita tapi abang tak dapat ceritakan. Dia macam satu beban yang menumpuk dekat belakang tapi dilepaskan. Perasaannya macam tu. Alhamdulillah. Saya pun rasa sangat happy sebab dapat untuk mengurangkan beban abang. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, saya rasa bersyukur sangat sebab dapat diperkenalkan dengan abang. Walaupun channel abang besar, dah hampir 50 lebih ribu. Jadi dan nak berkolaborasi dengan channel kecil macam saya baru 20,000 ni, abang kira macam sudi untuk berpodcast sama-sama kan. Itu saya nak ucapkan sangat-sangat ribuan terima kasih lah ke abang untuk luangkan masa. Bagi abang kan, ini pendapat persendirian lah, pendapat personal kan. Kehebatan satu channel bukan bergantung kepada subscribernya, tapi bergantung kepada niat kita nak menyampaikan sesuatu. Itulah nilai satu channel. Betul. Jadi ada sesetengah channel yang abang baca pada komen lah kan. Cara penyampaian dia memang sengaja dibuat-buat untuk meraih kan, meraih subscriber. Tapi benda tu kadang-kadang tak kekal. Jadi kita lebih baik kalau kita sampaikan sesuatu niatnya adalah untuk education. Yalah tu kan. Signal dekat kawasan kubur memang Scary Mary punya signal. Scary Mary punya. Scary Mary. Ada orang tegur abang ni bang, bahasa Inggeris mana ni Scary Mary? Abang cakap apa tak tahu materi. Scary Mary, word baru abang cakap. Yeah. Anyway, macam saya cakapkan tadi, saya pun nak ucapkan terima kasih dekat abang sebab abang sudi untuk collaboration dengan The Segment. Dan juga bila saya message abang semalam kemarin, saya message abang minta pendapat abang dan minta izin dengan abang untuk collaboration dengan The Segment. Abang pun kata okey, dan dengan tak apa, orang kata okey tu macam relax je. Dia tak ada orang kata teragak-agak untuk cakap okey kan. Itu saya sangat-sangat berterima kasih lah dengan abang. Jadi abang, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast session untuk malam ni, saya ada beberapa soalan saya nak tanya pada abang. Okay. Macam sekarang Joe si Penglipur Lara, abang dah ada YouTube channel abang sendiri. Jadi apa future plan abang untuk channel Joe si Penglipur Lara ni? Macam mana? Tak dengar sangat. Apa dia? Apa abang punya future plan untuk Joe si Penglipur Lara punya YouTube channel? Future plan kalau dalam masa terdekat ni memang abang akan ceritakan kisah-kisah yang orang hantar, terutama kisah-kisah daripada kawan-kawan ataupun kisah daripada penonton abang sendiri. Tapi untuk di masa akan datang, abang simpan cita-cita. Abang nak bukan lagi bercerita, tapi abang nak buat temu bual sendiri. Temu bual bersama orang yang betul-betul mengalami. Kira betul-betul itu niat dulu. Jadi kalau future plan abang untuk adakan session interview ataupun sesi temu bual, adakah abang akan buat temu bual secara face to face ataupun macam apa yang kita buat sekarang ni secara podcast? Kalau terlalu jauh, kalau orang tu daripada Indonesia ke kata daripada Brunei ke kan, kita akan buat secara online lah. Tapi kalau orang tu di sekitar Malaysia je, abang nak memang buat depan-depan. Sebabnya
abang nak tuan tu sendiri ceritakan. Kadang-kadang yang kalau orang tu cerita, kadang-kadang ada orang yang cerita dia malu-malu nak cerita, tapi kalau kita bagi galakkan, kan, kita bagi galakkan, dia akan semangat keluar, cerita tu sampai. Sebab niatnya kita kena bagi kesedaran dekat orang yang jangan kita deny kita hidup dalam alam yang sama dengan benda lain. Betul. Itu je niat abang. Itu kalau future plan lah, kata future plan. Okay bang. Alright. Okay guys, so basically kepada siapa yang masih belum subscribe kepada channel Joe si Pengelipur Lara, aku akan tinggalkan link dekat bawah. Korang boleh klik dekat link itu, korang pergi kat channel dia, terus tekan butang subscribe guys. Butang subscribe tu free. So korang tekan, show your support, show your love to Abang Joe kita. Okay, dan kepada siapa yang ingin menghantarkan kisah seram kepada kami, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh hantar Instagram @hellosegment. Dan juga guys, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di the segment Discord. Aku akan tinggalkan link dekat bawah. Korang boleh join the segment Discord. Kau boleh berborak dengan aku dekat sana, boleh berborak dengan subscriber yang lain di sana, dan aku akan sendiri akan jemput Abang Joe untuk masuk dekat dalam the segment Discord. Okay Abang Joe, sebelum kita end this particular session, Abang Joe ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton di segmen dan mungkin juga penonton-penonton Abang Joe sendiri? Kalau ada satu je lah pesanan untuk semua kan, yang abang pesan setiap kali kalau abang berjumpa dengan orang, dan abang pesan pada diri abang sendiri, apa-apa pun kalau kita jumpa entiti ataupun makhluk di alam sebelah, kalau boleh kita anggap dia sebagai seperti kita dan jangan terlalu takut. Dan kalau kita berada dalam keadaan yang terlalu sukar, kita cubalah buat selawat Nabi, yang paling senang. Itu je pesannya. Okay bang. Alright bang, terima kasih sangat-sangat abang sebab sudi luangkan masa dengan di segmen. Dah hampir 58 minit. Nak masuk 1 jam dah ni sebenarnya kan. Okay. 4 jam pula kali dia. Tak apa, no problem. Kita boleh sembang panjang lagi, tak ada masalah punya kan. Okay. Okay guys, itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.